waktu dia sungguh-sungguh tu, hampa jangan kata apalah. Hampa jangan kata apalah dekat dia. Okey. Nombor 4, tajuk hari ni. Nombor 4, tajuk hari ni. Apa dia? Bulghatin. Bulghah, kata Imam Syafi'i, akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa irsyadi ustazi wa tun zaman. Tu sekali lagi lah, tapi tak apalah, kita nak abang nombor 4. Nombor 4 apa dia? Bulghah. Bulghah ni apa? Menyampaikan kepada ilmu. Maknanya apa? Kemudahan, keuangan, kebolehan, kesenangan. Bukan pada hidup senang, tidak. Proses nak dapat ilmu tu mudah sikit. Bukan dapat ilmu tu mudah, tak. Proses dia. Contoh, kalau zaman saya belajar, kena ada beasiswa, kena ada zakat, kena ada baitul mal, baru boleh mengaji tinggi-tinggi, pi jauh-jauh. Macam isteri saya JPA, kawan-kawan dia Mara. Kena ada yang tu. Tak ada yang tu, hang cerdik macam mana pun, hang tamak lah macam mana pun, hang sungguh-sungguh macam mana pun, susah nak capai tahap yang bersesuaian dengan hang, sebab bulghatin tak ada. Macam Imam Syafi'i, bulghah dia ada. Mana? Ketika mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikenal pasti kecerdikannya di bumi Mekah. So Imam Syafi'i, ayahnya bernama Idris, adalah orang Mekah. Okey, dan susur galur Imam Syafi'i ada yang sampai daripada Palestin. Okey, sebab itu tempat nama Ghazah itu penting, sebab Imam Syafi'i ada kaitan dengan Ghazah itu. Tapi tak apa. Itu cerita lain. Cuma saya nak bagi tahu, kata ayah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah orang Mekah, dan Imam Syafi'i bersama dengan ibunya duduk di kota Mekah. Kerana ketika Imam Asy-Syafi'i daripada kecil sampai dia membesar, ayah Imam Syafi'i wafat. Ayah Imam Syafi'i wafat. Jadi yang membesarkan Imam Syafi'i adalah ibunya. Sebab itu ibu adalah komponen yang penting dalam membentuk generasi. Sebab itu anak-anak perempuan, kakak-kakak, kakak-kakak, adik-adik dan juga sistor-sistor yang ada hari ini, tolong jaga kepribadian dan diri kita supaya kita tahu macam mana nak bentuk generasi, iaitu anak-anak kita dan anak didik kita. Saya, pengaruh besar saya adalah mak saya, ibu saya. Ayah saya ada ketegasan, tapi dalam bab pengajian agama. Dari peribadi saya, mak saya memberi pengaruh yang besar dalam hidup saya. Dia macam tu. Okey. Imam Syafi'i, yang membesarkan Imam Syafi'i adalah ibu Imam Syafi'i. Kita semua belajar daripada situ. Jadi mak Imam Syafi'i bila membesarkan Imam Syafi'i di Mekah, sampai Imam Syafi'i jadi cerdik, jadi pandai, umur 8 tahun dah mengajar orang tua Al-Quran. Umur 8 tahun. Jadi disebabkan dia terlalu cerdik sangat, sehingga kan Gubernur Mekah, kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin lah. Datuk Harundin kata, Gubernur Mekah kena bawa dia buat surat pi jumpa dengan Gubernur Madinah, dan Gubernur Madinah bawa dia pi jumpa dengan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Maqam Imam Malik ada di perkuburan Baqi'. Maqam Imam Malik bin Anas ada di perkuburan Baqi', bersebelahan dengan Nafi' Maula, itu seorang alim bernama Imam Nafi' ada dengan Imam Malik sebelah-sebelah makamnya dekat perkuburan Baqi'. Dan Imam Syafi'i makamnya di Mesir, di kawasan bernama Jabal Muqattam. Itu tempat dia. Hak tu kami every week
mesti pergi ziarah situ. Every week, Alhamdulillah, Allah bagi saya 3 tahun dapat rasa suasana lagu tu. Terima kasih kepada senior saya yang menunjuk jejak langkah begitu. Senior daripada geng Pulau Pinang dan juga daripada Mak Tafiz yang lain lah. Tapi yang paling penting daripada negeri Pulau Pinang lah. Saya ingat Abang Mio, Abang Lokman, semua ni lah memberi pengaruh. Abang Khair memberi pengaruh kepada saya untuk pergi menziarahi maqam ulama. Sehingga bila mereka dah besar daripada senior, dah keluar daripada syubra pun, kami masih lagi meneruskan ziarah maqam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, sambung. Kemudian nampak tak bagaimana bulghah Imam Syafi'i untuk jadi alim, belajar dengan guru yang alim di Madinah. Dia panggil Imam Darul Hijrah, gelaran kepada Imam Darul Hijrah, gelaran kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bayangkan Imam Syafi'i, seorang budak cerdik di Mekah, barakah air Zam-Zam lah, barakah Kaabah apa semua tu, belajar dengan orang yang digelar sebagai Imam Darul Hijrah, imam bumi yang hijrah oleh Rasulullah. Dahsyat. Jadi kena ngam. Sebab apa? Gubernur Mekah bawa dia pergi jumpa Gubernur Madinah, bawa dia pergi jumpa Imam Malik. Jadi ada bulghah dekat situ menyampaikan. So sama macam zaman saya, bulghahnya ialah beasiswa, keuangan untuk kita nak belajar. Hari ini bulghahnya adalah keperluan perkakas yang menjadi bukan anjakan paradigma, dia menjadi satu instrumen baru. Tu bahasa dia, instrumen baru. Apa dia? Laptop, mouse, webcam, router, modem, internet, top up SIM card, top up prepaid. Sebab apa? Sebab dulu, kalaulah kita tak ada handphone, kita masih boleh dapat ilmu sebab kita pergi belajar dekat sekolah, pergi belajar dekat masjid. Lah ni, semua tempat syarat nak dapat ilmu mesti kena ada internet. Internet mana boleh duduk kat tapak tangan lagu ni. Bukan boleh duduk, ada internet, berapa wifi nak buat apa? Aku tengok kot jari aku, nampak lah ni. Tak, dia kena ada gadget dia yang boleh tarik wifi ke, broadband ke, duduk dalam dia, baru boleh dapat siaran-siaran yang kita nak. Jadi Global Peace Malaysia, mereka dengan rakan-rakan yang lain sedang dalam usaha untuk nak memberi bantuan kepada anak-anak orang susah. Kalau tuan-tuan tengok, ingat, jumlah pemuda di negara kita yang berjumlah 33 juta orang penduduk ini adalah seramai plus minus hampir pelajar sekolah menengah sahaja hampir 4 juta. Ramai. Jadi kok mana pun 4 juta ni, dia ada handphone ke dia tak ada handphone, dia kena ada handphone. Dia ada laptop ke dia tak ada laptop ke, dia kena ada laptop. Dia ada internet tak ada internet, dia kena ada internet. Dia ada broadband ke wifi ke dia tak ada ke, dia kena ada juga. Sebab apa? Kok mana pun kalau dia tak ada yang ni, dia tak boleh dapat ilmu hari ni. Tak ada. Kita suruh dia pergi mengaji, kita kata ni buku punya banyak duk ada. Betul, tak salah. Tapi mesti berguru. Nak dapat itu mesti kena ada usaha. Jadi kita nak ajak semua orang yang ada sini, jom sama-sama kita menyumbang supaya kita memperolehi pahala ketika mana pelajar ini menggunakan peralatan tadi tu untuk belajar. Macam ni lah contoh dia. Saya tak kata saya alim. Tak ada. Saya pun masih duk belajar. Okey? Saya nak tanyalah tuan-tuan yang ada dekat sini lah saja je tanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukanlah saya bagi ilmu banyak tara mana. Tapi kan kalau kita jumpa orang kan, orang akan kata, ya Allah, terima kasihlah Ustaz, bagi kami ilmu, adalah pencerahan sikit. Orang kata lagu tu.
daripada saya ni hak kerdil ni. Bayangkan kalau Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad daripada Universiti Al-Azhar. Saya pun daripada Universiti Al-Azhar, daripada kuliah Quran dekat Shubro. Arwah Datuk Harundin, arwah tok-tok guru hak lain, semuanya daripada arwah Tuan Guru Haji Soleh Kedah. Semua itu dia Madinah, tapi kok Madinah pun dia punya jalan cerita dia sama. Apa dia? Tuan-tuan bayangkan, siapa yang buat universiti tu awal-awal dulu, Universiti Al-Azhar, kan dia wakaf kan, maknanya ada orang bagi duit, ada orang sumbangkan duit. Bayangkan hari ni saya menyampaikan ilmu, pahala banyak mana Pak Long hak mula-mula bagi duit untuk buat Universiti Azhar tu dapat. Sebab apa? Sebab dia bukan saja dapat daripada pahala saya menyampaikan, daripada Ustaz Somad, daripada Tok Guru ni, daripada orang alim ni, daripada imam ni, daripada imam ini. Berapa ramai imam yang ada di Malaysia ini daripada Shubro tempat saya mengaji, kawan-kawan saya. Berapa ramai guru-guru di sekolah MRSM Ulul Albab, Gemencih apa semua tu. Tu semua kawan-kawan saya mengaji dekat Shubro dulu. Saya ingat lagi ada seorang kawan saya nama Yunus, ada di MRSM. Semua tu alim Quran belakang. Dan depa alim di mana? Di tempat mereka, depa sambung di Universiti Al-Azhar, depa dapat degree Universiti Al-Azhar, depa mengajar sekarang. Anak murid depa ada berapa batch dah belajar. Daripada 2008 satu batch, 2009 satu batch, 2010 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu 13 batch belajar dengan mereka. Berapa tuan-tuan rasa pahala dapat dekat orang bagi awal-awal? Dan hari ni kita ada peluang macam tu, bila mana kita bantu menyediakan kemudahan untuk anak-anak ni belajar. Pahalanya ya Rab. Hak ni saya memang menggalakkan tuan-tuan dan juga diri saya sendiri, kita nak buat sama-sama. Dan please untuk membantu dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam kita bertolong-tolong dalam perkara baik dan takwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, benda baik dan takwa, wa la ta'awanu, jangan bekerjasama dengan itsmi, berdosa, 'udwan, dan benda-benda yang maksiat. Kita tak mahu itu, kita nak buat yang baik dan takwa. Dalam nak buat benda ni tak semestinya banyak. RM1, RM2, RM5, RM10 pun boleh. Jangan kita hanya pandang, ni nak beli laptop jenuh RM4,000 tak ada duit, RM2,000 tak ada duit, nak bagi SIM card top up apa tak ada duit, macam mana nak bagi satu top up RM10. Jangan macam tu. Dia kira hak kita. Sebab apa? Kesungguhan. Kalau kita mau, insya-Allah. Ingat, saya nak pesan simple aja. Mau tak mau, hari ni punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ni punya generasi yang duk belajar, kok mana pun mereka akan mentadbir negara kita suatu hari nanti. Kita bagi benda yang elok untuk mereka mengaji, mereka lah yang akan bentuk negara kita. Mau tak mau. Saya ada anak kecil, tuan-tuan ada anak kecil. Anak kita lah yang akan esok belajar dengan cikgu-cikgu yang mana yang duk tengah ambil SPM hari ni, yang tak habis-habis lagi SPM. Umur 18 tahun dah. Sampai kucing dalam Instagram tu pun kucing tu kata, abang umur 18 tak habis SPM lagi tu. Kucing tu pun duk buat duk cemdek depa lagi. Kesian depa. Jadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, jom sama-sama kita bantu mereka. Okey, kita bantu mereka, kita support mereka supaya bulghah, sampai kepada ilmu, sampai ilmu kepada mereka, anak-anak generasi kita pada hari ini. Baik, saya nak cerita dua hadis di sini yang mana sesuai untuk kita punya perbincangan hari ini. Apa dia hadis dia? Nombor 1, hadis ini berbunyi, man sanna sunnatan hasanah.
Siapa yang membuat satu sunnah yang baik? Saya tak boleh belah perkataan Pro Max ni. Allah, tergelak dia. Siam nak berdoa ni, no? Sampai dah ada gelaran Pro Max, SPM Pro Max. Siam dia, betul. Dia dah kira dah level tak tahu nak pergi mana ni. Allah, kalau COVID dan keputusan nak dapat bila pula tak tahulah. Allahu Akbar. Ni ujian daripada mereka. Dah lah mereka duk kenal lagu tu. Jomlah kita bantu mereka. Jom kita bantu semua anak-anak lain lagi. Tapi bukan untuk SPM saja, no? Global Peace Malaysia untuk tolong semua anak-anak di kawasan pendalaman orang susah. Semua hak lain. Budak-budak sekolah rendah macam anak saya, dah darjah 1 dah, mujuklah pak dia ni pandai lah buka laptop. Tak ada lah buka laptop kot terbalik sebab nampak macam sama kan. Buka laptop kot terbalik kan. Ada pak dia buka laptop kot elok jugalah. Tahulah, boleh lah kita sediakan dekat anak kita elok-elok. Walaupun laptop lama dah saya punya. Jenuh pi kat kedai, upgrade RAM lah, bubuh nu lah, buhat ni lah, apa semua. Allah. Pasal apa? Nak bagi, kena bagi. Kalau tidak, cikgu dah hantar kat saya tengok gambar anak saya duk belajar dekat dia punya sekolah dia cikgu duk pantau dia. Allah, laptop depan duk tulis lagu tu. Saya kata, ni aku punya gambar ni gambar aku masa diploma dengan degree ni. Even diploma pun saya tak ada laptop. Pakai universiti punya, ma'had punya. Tu, saya tengok gambar tu, kata la ilaha illallah, ni gambar aku belajar masa degree dengan master ni. Punya. Betul. Tu, COVID lagi, banjir lagi. Betul. Jadi kita nampak di sini bahawa keperluan yang mencengkam, maka marilah kita sama-sama bantu. Kok mana pun adalah dia punya tuan-tuan jangan lupa tengok dia punya nombor akaun ke apa, tuan-tuan boleh. Sebab apa? Ini insya-Allah legal. Kita dah cari dah dia punya susur galur. Global Peace Malaysia dah ada dengan kita banyak kali dah. Insya-Allah jalan ni legal untuk kita bantu. Khair. Okey, nanti dulu hadis tadi baca balik. Man sanna sunnatan hasanah, kata Nabi. Siapa yang membuat satu amalan yang baik, man sanna, buat sunnatan, satu sunnah, satu satu perbuatanlah amalan hasanah yang baik, kemudian diikuti oleh orang lain, maka baginya pahala, dan orang yang buat tu pun pahala, dan orang tu punya pahala boleh mai dekat dia tanpa kurang pahala kawan ni. Maknanya kalau contoh hari ni kita bercakap tajuk ni, tuan-tuan dengar, tuan-tuan dah buat baik dah, dah buat baik dah, tuan-tuan share dekat orang lain benda ni, maka orang lain pula tengok dan dia rasa manfaat, dia dapat ilmu, tuan-tuan dapat pahala macam mana dia punya pahala, tanpa kurang sikit pun pahala dia. Jadi tuan-tuan ada 2 pahala, dia ada 1. Dia pula share kat orang lain, dia jadi logo macam MLM. Tapi MLM kita belum tentu dia punya ni macam mana. Pahala Allah Ta'ala, wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Janji Allah tak pernah mungkir janji, tapi ramai orang tak perasan. Betul tak no? Okey, baik, sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tengok hadis yang kedua. Tadi hadis yang pertama, siapa yang buat benda baik, kemudian orang lain mengikuti apa yang dia buat, benda baik tadi tu, maka pahala pada dia daripada kawan ni punya pahala akan jadi 2, 1 pi dekat dia juga. Oi, kaya dia, kaya. Yang kedua, apa hadis dia? Apa nama? Siapa Allah tadi duk ingat hadis dia, Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa hadisnya? Allahu Akbar. Tadi duk ingat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kafa'ilih. Kafa'ilih. Macam mana hadis dia? Siapa yang Allahu Akbar, time nak ingat dia tak mau mai pula dah. Kafa'ilih, dia punya ni Allah, astaghfirullahalazim, lupa pula dah, astaghfirullahalazim. Saya ingat yang belakang lah, kafa'ilih. Apa dia? Nabi kata, siapa yang membuka jalan untuk orang buat baik, kafa'ilih. Tolong Ustaz. Aduh, aku bila tak dapat hadis sedap ni, jadi lupa ni, jadi kacau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kafa'ilih. Man dalla ala al-khair kafa'ilih. Hai, ingat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you Allah. Okey, apa dia? Man dalla ala al-khair kafa'ilih, kata Nabi, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man, siapa-siapa dalla alal khair, dia tunjuk jalan untuk baik. Dia tak buat baik tu, tapi dia tolong tunjuk jalan. Contoh, dia tak pi kuliah. Dia tak pi kuliah sebab kuliah tu jauh. Dia hanya share jadual kuliah saja. Orang tengok jadual kuliah yang dia share, orang pi kuliah. Dia dapat pahala macam dia pi kuliah, cik. Hadis Nabi, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang tolong tunjuk jalan kepada jalan kebaikan, kafa'ilih, dia akan dapat pahala macam mana orang yang ikut jalan tu pi buat. Jadi siapa yang bantu, beli kemudahan, bagi top up. Kita tak belajar, kita duk kerja. Kita tak belajar. Ada orang belajar yang tengah belajar. Kita beli top up, kita bagi kat dia. Nah adik, pakai top up ni untuk memudahkan hang ada broadband, ada internet nanti. Hang punya data tak habis nanti. Hang boleh mengaji lagi. Kafa'ilih. Selama mana budak tu menuntut ilmu, dapat pahala, selama tu pahala mai dekat kita. Budak tengah mengaji, tak ada laptop, kita bagi dekat dia laptop. Selama mana dia guna laptop tu, sebab apa? Mandala alal khair, dia bantu budak tadi untuk researchnya, tesisnya, segala bagai balak lah. Jadi budak ni akan, bila dia belajar dapat pahala, kafa'ilih, kita bagi pun dapat pahala serupa tu juga. Puas ya bila dengar, teringat ada tu, mandala alal khair kafa'ilih. Mandalla alal khair kafa'ilih. Siapa yang tolong tunjuk menjadi alasan kepada orang lain buat baik, dia akan dapat pahala. Wah, dua hadis ni saja lazat untuk kita buat kebaikan. Lazat untuk kita buat kebaikan. Jadi marilah sama malam ni kita berazam, ingat, jangan fikir nak kena bagi banyak. RM1, RM2 pun cukup. Orang Islam ada 20 juta daripada 33 juta. Kalau seorang RM1 pun dah dapat 20 juta, lebih daripada laptop boleh beli ya. 10% dapat 2 juta. 10% daripada 20 juta 2 juta. 1% 200,000. 200,000 berapa laptop boleh tala pergi beli. Maknanya kalau 0.1% dia ada 20,000. Nampak tak? Kalau 0.1% saja pun nak suruh kita war-warkan, jadi dapatlah dalam 20,000. Ngam lah, bolehlah beli 2-3 biji laptop bagi kat budak, beli top up, beli apa segala bagai. Nampak tak? Tak semestinya kena bagi banyak, sikit pun cukup. Tujuan kita malam ni sebab kita nak mandalla alal khair kafa'ilih, kita nak ambil pahala tu. Jadi bila orang tanya, kita sedekah untuk mereka ni, mereka perlu laptop. Dah. Kita sedekah sebab kita perlu pahala.
kita sedekah sebab kita perlu pahala. Okey? Sebagai penutup, satu hadis Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kita empat ni. Siapa? Nombor satu, kun aliman, jadi orang alim. Tak boleh jadi orang alim. Au muta'alliman, atau orang yang belajar nak jadi alim. Macam abang-abang, kakak-kakak kita ada kat sekolah ni, universiti ni dapat belajar. Au mustami'an, tak boleh belajar, dengar sudah lah. Dengar kuliah lagu ni sudah. Aku mengaji tak tahu, tak ada skor macam ni, dengar aja. Orang kita lagu tu. Lepas tu au muhibban, kalau tak boleh nak jadi orang alim pun tak boleh. Dah tak ada masa dah jadi orang alim. Nak belajar pun lagi tak ada masa. Nak suruh dengar pun tak ada masa pula. Au muhibban lah. Cinta sudahlah. Cinta. Ini daripada buat apa ni? Kuliah online. Ui, syoknya. Kalau aku boleh pergi tak apa, aku share kat orang. Hang tak dengar? Tak dan weh. Aku nak kena buat kerja ni. Saat lagi aku dengar kuliah, aku tertulis kuliah lagi dalam kerja aku. Mampu. Dia ni lagu tu. Jadi dia muhibban. Dia cinta. Wala takun khamisan. Dan jangan jadi yang kelima. Orang tanya yang kelima ni siapa, dia tak sebut pun. Yang kelima ni jadi orang alim pun tak, jadi orang belajar pun tak, jadi orang dengar pun tak, jadi orang cinta pun tak. Habis tak tahu jadi apa kat dia. Malam ni tak mau jadi yang tu. Tu kita. Jadi inilah tanda Allah sayang kita. Kata Nabi dalam satu hadis atau kama qal, ada 4 tanda orang tu Allah sayang dekat dia. Salah satunya ialah Allah bagi dia suka buat benda baik, Allah bagi dia cinta benda baik, Allah bagi dia senang nak buat benda baik. Tu dia. Itu salah satu tanda Allah Ta'ala sayang kita, kata Nabi. Au kama qal sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni saya dengar daripada Habib Ali hafizahullah taala. Semoga Allah merahmati. Jadi kawan-kawan yang saya kasih sekalian, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini untuk sama-sama kita membantu dalam bentuk hari ini pertolongan kita. Tidak seperti zaman saya, tidak seperti zaman sebelum-sebelum ini. Izinkan saya habiskan petua pelajar terbaik dalam sejarah manusia biasa kita ni lah. Kita tak bukanlah para nabi lagi lah, sebab para nabi patanah. Para nabi tu fatanah, kena cerdik. Jadi Imam Syafi'i ni untuk level kita ni yang paling tinggi Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i kata apa? Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, ilmu tak boleh dapat melainkan daripada 6 perkara. Mesti kena ada 6 ni baru boleh dapat ilmu. Nombor 1, zakaun, mesti cerdik. Yang kedua, hirsun, mesti tamak. Yang ketiga, ijtihadun, mesti sungguh-sungguh. Yang keempat, tajuk hari ini iaitu bulghah, supaya menyampaikan ilmu. Kita sampai kepada ilmu, ilmu pun boleh mudah mai turun ke kita. Bukan makna ilmu mai kat kita, tak kita pi ilmu tu mai rumah kita, tak. Kita tu mai kat ilmu, jadi ilmu tu senang nak sampai dekat kita. Lagu macam budak nak lompat lah. Kita ada tadah lagu tu, tapi budak nak lompat jauh sana, mampu lah. Kita pi dekat dia, dia lompat mai dekat kita. Jenis macam tu. Boleh no? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima, apa dia? Irsyadil ustaz. Guru yang mursyid. Dia bukan sahaja guru yang muallim, dia bukan sahaja guru yang murabbi, dia adalah guru yang mursyid. Kemudian baru kita ada guru yang muaddib. Dia ada banyak lah dekat situ peringkat-peringkat dia kan. Muallim lah, guru. Jadi guru yang mursyid, kata Imam Syafi'i. Sebab apa? Guru yang mursyid adalah seperti Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajak di Masjidin Nabawi. Yang ni kalau tuan-tuan pergi dekat Masjid Nabawi, tak ada dah lah kesan Imam Syafi'i mengajak, no? Tapi kalau kita tanya orang lama-lama, mereka tahulah tang mana tempat Imam Syafi'i mengajak. Dekat Masjidin Nabawi, sebab Imam Syafi'i kan belajar dengan Imam Malik dekat Masjidin Nabawi kan. Jadi kalau tuan-tuan pergi hari ni cerita dia lah, cerita dia. Apa dia? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Kata Imam Syafi'i dalam kuliahnya, dia mengajak
Jadi semua orang pakat duk dengar ni. Ya Allah, duk dengar ni kuliah Imam Syafi'i ni. Ya Allah, mutiara, seperti mutiara keluar. Berdebum. Orang pun duk ambil mutiara. Dan salah seorang yang ada di dalam majlis ilmu Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Tok guru dia mai cek dia. Tok guru dia mai cek dia. Imam Malik duduk dalam kelas dia, duduk kat belakang, menyorok kat belakang tu. Jadi Imam Syafi'i tak perasan, tapi orang semua tahu. Orang-orang yang berdekatan tu nampak Imam Malik duduk ada dalam kelas dia. Kemudian Imam Malik telah menulis satu syair di kat belakang tembok dekat tempat Imam Syafi'i duduk mengajar. Dia tulis apa? Dia kata, man yurid ilmun nafis wa alaihi bi Muhammad bin Idris. Sebab masa ni tak jadi Imam Syafi'i lagi, tak jadi kibarul ulama yang ni lagi. Ni dah kibar ulama, tapi belum yang nama Imam Syafi'i tu belum lagi. Baru Muhammad bin Idris lagi. Jadi Imam Malik kata apa? Man yurid ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Siapa yang nak ilmu yang lurus, kata guru dia, maka kata Imam Malik, siapa nak ilmu yang lurus, maka dia kena belajar dengan Muhammad bin Idris. Nampak cantik kan? Siapa yang nak ilmu yang lurus, belajarlah dengan Muhammad bin Idris. Okey. Kemudian bila Imam Syafi'i habis kuliah, orang pakai abang, Imam Syafi'i, Imam Malik tadi main dalam kelas. Imam Malik duduk tang sini, dia ada tulis untuk hang ni syair. Imam Syafi'i pi tengok. Uish, man yurid ilmun nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Wah, Imam Syafi'i jawab bawah tu. Imam Syafi'i tulis, wa kaifa yakunu dhalik wa ana tilmizu Malik. Alamak cantik. Wa kaifa yakunu dhalik wa ana tilmizu Malik, kata Imam Syafi'i. Ini syok lah. Orang cerdik, dia pandai hormat guru dia. Guru yang cerdik, dia pandai tengok anak murid dia. Hari ni orang tua yang mana duk ada dengan kita, tak ramai yang macam ni, yang boleh nampak elok dalam kita. Dia rasa tang mana dia boleh nak makan kita, tang mana dia boleh nak perguna kita. Yang ni bahaya ni, rugi. Sebab tu kena ada irsyadil ustaz, guru yang lurus. Kalau kita tengok Jack Ma yang kaya, Chinese man yang kaya tu kan, Jack Ma yang buat Alibaba apa semua, daripada dia duk start benda-benda ni semua yang orang duk gila, Jack Ma kaya apa semua ni kan. Jack Ma dia kata apa? Masa hang umur 30-an nak naik 40, hang kena ada hang punya mentor yang betul. Hang ada mentor betul, hang insya-Allah jadi. Kita duduk di pejabat. Sebab tu kalau tuan-tuan ada peluang, ada ni, pilihlah kerja yang bosnya baik, boleh mendidik kita. Dia boleh tunjuk kita jalan yang lurus. Sebab sama juga kalau kita nak sambung master PhD, carilah penyelia yang nak bantu kita, bukan yang nak guna paper kita untuk dia naik pangkat. Dia ini memang kena guru yang lurus. Tengok Imam Malik, cantik. Dia bagi pengiktirafan kepada anak murid dia. Dia sikit pun tak rugi. Sampai hari ni kita sanjung Imam Malik. Itu kita rugilah kita. Jadi kita haraplah orang dewasa yang ada di zaman kita ni, mereka tunjuk ajar kita. Jangan cuba mengambil kesempatan atas anak-anak muda yang kreatif ini. Wallahu alam, ini pandangan hina daripada saya lah. Berdasarkan cerita ini, maka kata Imam Malik, man yurid ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Maka Imam Syafi'i balas bawah tu, wa kaifa yakunu dhalik wa ana tilmizu Malik. Apa maksud dia tadi? Siapa nak ilmu yang lurus, belajarlah dengan Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i pula jawab, bagaimana jadi begini sedangkan aku anak murid Imam Maliki. Ayuh, nampak? Bagaimana boleh jadi begini sedangkan aku anak murid Imam Maliki. Kan cantik dia punya adab, akhlak mereka. Allahu Akbar. Sebab tu kena ada guru yang mursyid, baru jalan kita lurus. Yang ke-5, yang ke-6, iaitu tuluz zaman. Mestilah kena lama mengaji, kena lama sepanjang hayat. Sebab itu Quizsel Sendian Berhad adalah anak syarikat kuis yang merupakan pusat pengajian sepanjang hayat. Mengaji kena sepanjang hayat. Semua benda kita kena mengaji. Nak jadi seorang pelajar, kena belajar.
Lagilah wajib kan, dah nak jadi pelajar, nama pun pelajar, kena belajar. Nak jadi seorang guru, kena belajar juga nak jadi guru. Sebab tu ada buku tentang fiqh dakwah, kena ada tentang 40 cara Rasulullah mengajar, kena ada buku 120 bagaimana cara Rasulullah mengajar, ada saya, semua buku tu dah ada atas tu sana. Buku untuk pendidikan saya punya ada sana, buku dakwah saya ada satu. Memang untuk kita belajar macam mana ulama berdakwah, apa benda yang akan, apa pesanan-pesanan mereka. Macam Tuan Guru Nik Aziz ada tulis bekalan untuk pendakwah, untuk kita kena ada benda macam tu. Nak jadi bapa, nak jadi mak, kena belajar. Dia tak boleh somborono, tiba-tiba kita bangun pagi dia macam dah ada install baru dalam kita. Tak boleh. Kita mesti kena belajar. Kita jenis tak dapat wahyu. Jangan tak baca. Kena baca, kena belajar. Sebab apa? Setiap panjang masa kena belajar. Okey, tulus zaman. Pembelajaran tulus zaman. Sebab tu kita ada sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 6 tahun, 5 ke 6 tahun, degree 6 semester, 8 semester, mesti kena lama. Diploma 3 tahun, 6 semester, degree 3 tahun, 6 semester juga. Dia mesti kena lama. Dia tak boleh sehari 2 hari. Boleh no? Wallahu a'lam. Jadi saya mohon ampun dan maaf ambil masa tuan-tuan. Pengajaran kita pada malam ini, yang pertama, hebat Imam Syafi'i. Kita mazhab Imam Syafi'i bangga kerana kita menuruti Imam Syafi'i. Bukan imam yang lain tak bagus, tidak. Ini sense of belonging. Kena faham, kena differentiate. Hari ni orang semua suka caca marba, campur. Kita tengah duk cakap-cakap macam ni, lepas tu dia kata, ni apa hang duk cakap ni? Kita kata, aku tak masuk tajuk tu pun. Oi, apa ni? Taksub dengan Imam Syafi'i. Tak masuk tajuk taksub pun. Baru sense of belonging. Kena pandai letak, kena pandai letak. Sebab tu mengaji kena cerdik. Tak cerdik, dia tembak semua benda. Ni apa ni taksub? Ni apa ni dia buat ni? Relax. Kita tak ada cakap tajuk taksub apa pun. Kita nak suruh rasa dulu sense of belonging. Kalau saya kata, saya anak Haji Don, saya keluarga Don, keluarga Don Dona tu keluarga saya. Kalau belah mak saya keluarga Haji Sidik, saya ada darah keluarga Haji Sidik. Taksub keluarga, asabiah. Relax kan? Ini sense of belonging. Saya darah daripada keluarga ni, takkan saya tak boleh sayang keluarga saya? Orang Arab tengok macam mana mereka sayang Rasulullah, macam mana mereka jaga walaupun mereka tak Islam masa tu. Kalau boykot, mereka semua duduk dengan Rasulullah sekali walaupun mereka tak Islam. Ini masalah betul hari ini, masalah betul. Jadi kita bagi tahu sekali lagi, hari ini pengajaran pertama, hebat Imam Syafi'i. Dan kita mazhab Imam Syafi'i, wah, patut bangga dan kagum. Dan hari ini kita tahu Syafi'i itu datang daripada mana dan siapa dia Syafi'i tadi. Bukannya Muhammad bin Idris, tuknya bernama Syafi'i. Yang kedua, kita belajar hari ini ada 6 perkara untuk seorang dapat ilmu. Tak ada 6 ni, jangan harap dapat ilmu. Cerdik, tamak nak ilmu, bukan tamak haluba makan, itu mentak darah nama dia. Hak ni tamak untuk dapatkan ilmu. Okey, hak tu jadi hang kebun. Betul tak dia kata? Ini orang ni kuat. Apa kuat? Sekali dia makan boleh pergi 2-3 pinggan. Itu bukan kuat. Itu Ahmad Nisfu kata, betul tak? Bukan kuat bab makan tu. Okey? Tamak nak ilmu. 3, sungguh-sungguh. 4, ada kemudahan. Yang ni tajuk kita bincang hari ni. Kita ajak semua untuk bantu bagi sumbangan. Yang ke 5 itu guru yang lurus, yang mursyid. Dan yang ke 6 iaitu panjang ataupun lama masanya. Okey, bukan bermaksud repeat, bukan maksud repeat. Selagi boleh jangan repeat. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Terima kasih semua kerana sudi bersama dengan kami dari Kuisa Senayan Berhad dan juga Global Peace Malaysia untuk membantu anak-anak yang memerlukan peralatan bantuan untuk belajar. Okey? Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا
ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh